Selamat sejahtera kepada Encik Muhammad Fuad. Selamat sejahtera kepada Encik Fuad. Selamat sejahtera kepada Encik Fuad. Kami akan membentangkan tentang laporan projek kemasyarakatan. Ini merupakan isi kandungan kumpulan kami yang terdiri daripada pengenalan aktiviti-aktiviti yang telah dijalankan di rumah anak yatim. Yang ketiga, nilai murni yang telah dipelajari. Dan yang keempat, sumber rujukan. Baiklah, sekarang kita masuk kepada halaman pengenalan. Dalam projek kemasyarakatan, kami telah melaksanakan khidmat bakti di sebuah rumah anak yatim di Klang, Selangor pada 4 Disember 2021. Idea ini dicetuskan atas keinsafan dan kesedaran bahawa anak-anak yatim merupakan pelengkap kepada sebuah masyarakat yang aman dan harmoni. Maklumat projek kemasyarakatan adalah untuk memberi sumbangan dalam bentuk tenaga serta kemahiran kepada masyarakat dan negara. Yang kedua adalah untuk membentuk kepribadian dan memahami konsep kerjasama dan tolong-menolong antara satu sama lain. Dan yang ketiga adalah untuk memupuk semangat hidup bersama dalam suatu komuniti tanpa mengira bangsa, kepercayaan dan juga ideologi. Yang keempat, menjadi warga negara yang patriotik, prihatin dan tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara. Dan yang kelima adalah untuk mengamalkan gaya hidup sihat dan amalan sentiasa ringan tulang, membantu orang lain yang memerlukan bantuan. Alamat rumah-rumah anak yatim ialah 35 Jalan Serunai 15, Taman Klang Jaya, 41200 Malaysia, Klang, Selangor. Dan cara hubungi ialah nombor telefon 016-225-0723 dan email ialah houseoflovekLG@yahoo.com. Seterusnya adalah sedikit latar belakang tentang pertubuhan rumah anak yatim. Olaf merupakan pertubuhan Kristian dan pertubuhan ini telah memberikan rumah kepada kanak-kanak yang telah diabaikan, yang telah didera, yang telah ditinggalkan oleh ibu bapa mereka, anak yatim piatu ataupun kanak-kanak yang miskin. Pertubuhan ini juga telah memberikan kanak-kanak tempat perlindungan secara percuma dan memberikan pendidikan jasmani, emosi, rohani, sosial kepada kanak-kanak. Holaf terletak di sebuah rumah di Taman Klang Goodwood Park. Jumlah kawasan lurus adalah lebih daripada 7,000 kaki persegi. Holaf telah ditubuhkan oleh Peng Jiwet dan isterinya pada tahun 2012. Ia adalah rumah anak yatim yang ditubuhkan oleh profesor dari latar belakang yang berbeza. Peng Jiwet telah berkhidmat di rumah anak yatim selama lebih daripada 5 tahun. Dia telah berhubung dengan rumah anak yatim iaitu sejak tahun 1995 dan kini telah menjadi pekerja sosial kanak-kanak. Baiklah, pembentangan akan diteruskan dengan laporan lawatan rumah anak yatim. Sebelum kami melawat ke rumah anak yatim, kami telah pergi ke Demas untuk membeli barang-barang keperluan harian sebagai derma nanti. Antara barang-barang yang dibeli adalah seperti alat-alat tulis, roti, biskut, kek lapis dan sebagainya. Kami bertolak pada pukul 8 pagi dan mengambil sebanyak 15 minit untuk sampai di sana. Anak-anak yatim berasa sangat gembira dengan kedatangan kami. Dan antara aktiviti pertama yang telah kami laksanakan ialah kami berbual-bual dengan anak-anak yatim tersebut. Mereka memberitahu kami bahawa mereka sangat kesian kerana ibu bapa tidak mampu membesarkan dan menyayangi mereka. Seterusnya disediakan gambar-gambar yang membuktikan aktiviti-aktiviti yang telah kami laksanakan di rumah anak yatim. Antaranya ialah jua sedang menggelap dinding bilik anak yatim dan jua sedang mengajar seorang budak lelaki untuk menyiapkan kerja rumahnya. Seterusnya,
Terdapat 3 gambar foto yang membuktikan bahawa John Wei sedang membimbing seorang budak membaca buku dengan penuh semangat dan John Wei sedang mengemas buku-buku yang berselera di rak buku. Dalam gambar tersebut, dapat dilihat bahawa Megan sedang menyapu lantai bilik anak yatim serta mengemaskan barang yang berselerak di atas lantai. Gambar yang kedua menunjukkan bahawa Megan sedang mengajar seorang budak perempuan menulis sebuah karangan pendek. Selain daripada itu, kami juga telah menyediakan pelbagai permainan kepada anak-anak yatim. Setelah selesai gotong royong, kami menggunakan bahan sedia ada di dalam rumah anak yatim untuk menjalankan aktiviti permainan stesen, misalnya lompat berpasangan, pingpong berganti-ganti, ice stick blow, eat by your effort, stand face to face. Setelah 2 jam bermain dengan anak-anak yatim, mereka pun berasa lapar. Lalu, kami menikmati makanan tengah hari yang telah kami sediakan sambil berbual-bual. Selepas makan tengah hari, sebuah video bermotivasi ditayangkan untuk memberikan semangat kepada anak-anak supaya lebih tabah menghadapi rintangan kehidupan. Setelah mereka telah selesai menonton video, kami juga telah menyediakan kertas majung yang telah dilukis pohon harapan. Jadi kanak-kanak ini mereka harus menulis harapan mereka ke atas kertas warna yang kami sediakan dalam bentuk love dan mereka harus menempelkannya pada kertas majung. Jadi harapan dan juga impian-impian mereka itu dapat ditunjukkan dan akan ditunjukkan kepada pihak-pihak dari rumah anak yatim supaya mereka dapat tahu apa harapan dan apa yang diinginkan oleh kanak-kanak ini. Jadi impian-impian dan juga harapan yang telah kanak-kanak ini tulis sangat menyentuh hati kami sebab harapan yang mereka tuliskan adalah sesuatu perkara yang telah menjadi kebiasaan dalam kehidupan kami. Contohnya makan McDonald, contohnya mempunyai rumah yang bahagia. Jadi semua ini kami miliki. Kami mempunyai semua ini, tapi untuk kanak-kanak ini merupakan harapan untuk mereka, impian kepada mereka. Jadi ketika melihat kad-kad ini, kami pun merasakan sangat sakit hati juga untuk kanak-kanak ini. Dan selepas itu kami juga telah menyediakan satu surprise untuk kanak-kanak di sana. Kami telah menyediakan kek coklat untuk kanak-kanak yang menyambut hari lahir, hari jadi mereka pada bulan November. Dan kami juga telah menawarkan berkat ikhlas kami kepada mereka. Dan kanak-kanak mereka pun sangat gembira ketika mereka menyanyikan lagu hari jadi bersama-sama. Sebelum kami pulang ke rumah, kami juga telah memberikan mereka makanan sepertinya makanan keringnya, mie segera dan juga alat-alat tulis kepada mereka. Walaupun bilangannya dan jumlahnya tidak banyak, tetapi kami pun harap bahan yang sedikit ini dapat memberikan bantuan kepada mereka untuk menyelesaikan keperluan kehidupan mereka. Akhirnya kami telah meninggal rumah anak yatim dengan hati yang berat. Meskipun ini merupakan pengalaman yang sangat singkat, ini merupakan pengalaman yang tidak pernah kami alami, tetapi dari pengalaman ini, daripada lawatan ini, daripada khidmat masyarakat ini, kami telah mendapatkan banyak sekali hasil. Kami telah mendapatkan banyak sekali nilai-nilai yang telah dipelajari dan harus diamalkan daripada lawatan ini. Jadi seterusnya kami akan masuk ke nilai-nilai yang telah kami dapatkan daripada lawatan ini. Secara keseluruhannya, kami telah sediakan sebuah tentatif program untuk menunjukkan perancangan masa sepanjang pelaksanaan program kemasyarakatan. Dari pukul 8 hingga 8.15 pagi, kami bertolak ke rumah anak yatim. Dari pukul 8.30 hingga 9 pagi, kami telah berbual-bual dengan anak-anak yatim.
Dari 9 pagi hingga 11 pagi kami telah melakukan aktiviti gotong royong. Dari 11 pagi hingga pukul 1 petang, aktiviti permainan berstation telah kami rancangkan untuk sebagai hiburan terhadap anak-anak yatim. Dari pukul 1 petang hingga 2 petang, kami makan tengah hari, dan dari pukul 2 hingga 4 petang, kami menonton sebuah wayang dengan anak-anak yatim. Dan dari 4 petang hingga 5 petang, aktiviti Pohon Harapan telah dilaksanakan. Dan dari 5 hingga 6 petang, kami makan malam dan menyambut hari jadi dengan anak-anak yatim. Dan dari pukul 6 hingga 7 malam, kami memberikan sumbangan makanan ringan dan berbobot dengan anak-anak yatim. Dan untuk 7 malam pelajari sepanjang program, kami telah balik ke rumah masing-masing. Berbanding dengan pengalaman dan cabaran yang dihadapi oleh golongan anak-anak tersebut, kami belum mempunyai rasa kesyukuran terhadap segala yang dimiliki. Dengan hati yang penuh kesyukuran, kami perlulah berkongsi ilmu, wang atau kebendaan yang dimiliki dengan golongan yang kurang bernasib baik. Kami berasa bersyukur terhadap segala jasa dan sumbangan pihak pengurusan yang tidak pernah meminta sebarang balasan. Pengorbanan dan kegigihan pihak pengurusan rumah kebajikan haruslah dihargai dan disokong oleh semua pihak. Selain itu, nilai murni yang telah kami pelajari ialah nilai kasih sayang. Melalui projek kemasyarakatan ini, kami telah mempelajari nilai kasih sayang terhadap golongan yang tidak mempunyai nasib baik seperti anak yatim. Rumah kebajikan yang sudi menerima anak-anak yang memerlukan bantuan telah menunjukkan kasih sayang terhadap ciptaan Tuhan daripada hati yang ikhlas. Maka, kami haruslah mengamalkan nilai kasih sayang terhadap anak-anak yang kurang bernasib baik supaya mereka dapat menghadapi cabaran dengan lebih tabah. Nilai seterusnya yang telah kami pelajari melalui program kemasyarakatan ini adalah nilai rasional. Program kemasyarakatan ini telah memberikan pendedahan dan kesedaran kepada kami bahawa terdapat sebahagian besar golongan yang memerlukan kasih sayang dan prihatin. Jadi, kami harus memandangkan isu ini secara rasional dengan memikirkan faktor yang menyebabkan berlakunya situasi ini. Dengan menganalisis dengan sudut yang berbeza, mungkin terdapat cara penyelesaian atau langkah pencegahan terhadap masalah ini. Sebagai contoh, masyarakat membantu pihak ibu bapa mendapat pekerjaan yang stabil agar anak-anak dapat merasai kasih sayang di sisi ibu bapa. Nilai seterusnya yang telah kami pelajari adalah nilai tanggungjawab. Aktiviti kemasyarakatan ini telah memberikan kesedaran kepada kami sebagai warga pendidik bahawa betapa pentingnya tanggungjawab kami untuk membantu anak-anak kurang bernasib baik ini. Kanak-kanak tidak dapat memilih ahli keluarga mereka, tetapi melalui bimbingan dan ajaran guru, mereka dapat mewujudkan kehidupan yang lebih bahagia kepada keluarganya. Kami juga berpendapat bahawa guru memikul tanggungjawab untuk menunjukkan arah kehidupan yang lebih cerah dan positif kepada mereka. Pada masa depan, kami akan lebih prihatin dan peka terhadap latar belakang setiap murid supaya tidak mengabaikan sesiapa yang memerlukan bimbingan atau bantuan. Selain daripada itu, kami juga telah mempelajari tentang nilai kemasyarakatan melalui lawatan ini. Program kemasyarakatan ke rumah anak yatim ini telah berjaya untuk memupuk semangat kemasyarakatan dalam kumpulan kami. Jadi sebagai seorang sukarelawan, kami mesti bersikap positif. Contohnya, ketika kanak-kanak ini mereka sedang menceritakan tentang latar belakang mereka, jadi
mereka akan sedih dan mereka mungkin akan menangis. Jadi kami tidak boleh menangis bersama, atau kami juga tidak boleh mengatakan kesian ya kamu. Jadi harus bersikap positif. Kami harus memberikan dorongan, harus memberikan mereka semangat ya, dan juga menyesuaikan diri dengan keadaan mereka. Sebab ketika kami yang berasal dari keluarga yang bahagia, jadi ketika kami berkunjung dengan anak-anak yatim ini, kami harus menyesuaikan diri dengan keadaan mereka. Kalau tidak, kami sulit dan sangat sukar untuk memahami perasaan mereka. Oleh itu, semua ahli kami telah memberikan kerjasama yang tinggi untuk menjayakan program ini dengan matlamat yang sama, yaitu mencurahkan kasih sayang kepada kanak-kanak yang kurang bernasib baik ini. Dan berikutnya merupakan sumber rujukan yang telah kami gunakan ketika menyediakan laporan ini.